Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung balik dengan kita punya perbincangan hari itu, berkaitan dengan penyesalan logam. Tetapi hari ini sebelum kita boleh pergi kepada kita punya ni, cikgu nak kita ingat balik kepada siri kreatifan logam. Kita tengok balik kepada siri kreatifan. Minta maaf tulisan cikgu lawa sangat. Siri kreatifan logam. Kita mulakan dahulu siri kreatifan logam tu mula-mula sekali apa? Kalau K plus nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal hingga anak-anak. Siri kreatifan logam di situ. Kita akan refer benda ini sepanjang kita belajar untuk tajuk yang hari ini. So ingat balik benda ni. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal hingga anak-anak. So yang di sini, kenapa kita kena belajar yang benda tu tadi? Kenapa kita kena belajar yang tadi tu? Sebab kita nak dapatkan yang ni. So hari ni kita akan belajar tentang ni, tindak balas penyesaran logam daripada larutan garam dia. Kita nak tahu yang mana satu yang boleh, yang logam mana yang boleh menyesarkan logam lain dalam larutan dia sendiri. Sebagai contoh di sini kita ada larutan kupron 2 nitrat. Dalam tu ada dua ion, iaitu ada ion copper, ion kupron 2 dan juga ion nitrat. Cu2 plus dan juga NO3 minus. So dalam tu di antara copper dan juga zinc. Cuba tengok kedudukan copper dan kita tengok kedudukan zinc. Di antara copper dan juga zinc, yang lebih elektropositif adalah, yang lebih reaktif adalah zinc berbanding kupron kan. Zinc lebih reaktif daripada kupron. Zinc is more reactive than copper. So bila zinc lebih reaktif daripada kupron, zinc ni dia boleh menyesarkan kupron ni daripada larutan garam dia sendiri. Apa maksud larutan garam dia? Larutan garam yang kita ada di sini adalah kupron 2 nitrat. So kita boleh masukkan zinc dan kita boleh sesarkan copper daripada larutan dia sendiri. Nitrat ni kita jangan usik tau, sebab nitrat ni dia tak ada kaitan dengan penyesaran logam. Sebab yang kita nak sesarkan adalah logam. Masukkan zinc ke dalam larutan kupron 2 nitrat. Kita masukkan kepingan zinc dalam tabung uji. Jadi catat pemerhatian. Zinc lebih elektropositif daripada kupron. Zinc akan menyesarkan ion kupron 2 plus ni tadi, kupron 2 daripada larutan kupron 2 nitrat. Ini konsep di sini adalah siapa yang lebih kuat dia akan menang. Itu sahaja konsep yang paling asas, the basic concept for this subtopic is siapa yang kuat dia akan menang, ataupun siapa yang lebih elektropositif dia akan menang. Dia akan menang tu maksudnya dia boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif. Jadi keputusan di sini adalah warna biru larutan kupron 2 nitrat ni akan jadi semakin pudar. Kenapa dia punya warna larutan tu pudar? Sebab kepekatan ion kupron 2 ni semakin berkurang. Sebab kupron akan disesarkan. Disesarkan tu maksudnya dia akan dikeluarkan. So bila dikeluarkan, apa yang kita akan dapat bila kupron ni dikeluarkan? Kupron ni, pepejal Cu ni akan terbentuk. Ion Cu ni akan terima 2 elektron untuk membentuk atom kupron dan ion copper 2 plus ini diturunkan. Manakala apa yang berlaku kepada kepingan zinc tadi, atom zinc ni akan mengion untuk membentuk ion zinc 2 plus. Atom zinc akan membebaskan 2 elektron untuk membentuk ion zinc 2 plus dan zinc akan dioksidakan.
So kita tengok di sini macam mana cara sebenarnya. So maksudnya di sini zinc akan mengalami pengoksidaan, manakala kuprum akan mengalami penurunan. Itu yang dikatakan ion copper 2+ ni, kuprum 2 ni akan diturunkan. Okey, kalau kita tengok dari segi persamaan. Okey, persamaannya tadi adalah setengah persamaan dia disebabkan zinc lebih elektropositif, mana zinc akan mengalami proses pengoksidaan. Ingat ya, yang mana yang lebih elektropositif akan mengalami pengoksidaan, manakala yang kurang elektropositif akan mengalami penurunan. Okey, ingat lagi tak macam mana cara nak tulis persamaan setengah? Okey, zinc. Okey, nombor pengoksidaan asalnya adalah kosong. Okey, nombor pengoksidaan asal di sini adalah kosong. Manakala nombor pengoksidaan di sini adalah positif 2. Elektron ni perlu diletak dekat bahagian nombor elektron yang lebih banyak, kan? Nombor pengoksidaannya lebih banyak. So 2 dia akan letakkan di sebelah kanan persamaan. Okey, manakala Cu ni daripada 2+, okey, plus 2, dia akan diturunkan kepada kosong nombor pengoksidaan dia. Elektron akan duduk di bahagian nombor pengoksidaan yang lebih besar. So 2 dengan kosong, 2 lebih besar. Okey, so macam mana cara nak membaca persamaan ni? Okey, zinc. Okey, dia pergi balik ke atas. Sebentar ya. Okey, zinc akan mendermakan 2 elektron untuk membentuk ion zinc 2+. So maksudnya daripada zinc ni dia dah jadi ion zinc. Manakala yang di sini pula kuprum ni tadi disebabkan dia berada dalam larutan CuNO3 ni tadi, dia berada dalam larutan, so dia berada dalam keadaan ion. Itu yang kita kata Cu2+. Okey, menerima 2 elektron untuk membentuk Cu. Itu sebabnya kenapa kalau kamu tengok di sini, yang diturunkan di sini adalah Cu. Itu sebabnya pemerhatian dia apa? Pemerhatian dia adalah pepejal perang terenak. Okey. Pemerhatian dia adalah pepejal perang itu terenak. Nampak tak di situ? Okey, pepejal perang terenak. So bila pepejal perang terenak, so maksudnya di situ pepejal Cu itu terbentuk. Itu sebabnya kita ada pepejal perang. Sebab copper kalau dalam keadaan atom warnanya adalah perang. Okey, cikgu harap jelas ya di situ ya. Okey. Okey, persamaan ion dia. Persamaan ion macam mana kita nak buat? Persamaan ion keseluruhan adalah kita kena buang bilangan elektron. Okey, sekarang kita tak ada masalah sebabnya bilangan elektron bagi pengoksidaan dan bilangan elektron bagi penurunan adalah sama. So bila sama kita boleh potong sahaja. Betul tak? So kalau kita potong sahaja, so kita salin balik. Persamaan bermula daripada pengoksidaan. So salin balik zinc plus Cu2+. Kita akan dapat zinc 2+ plus Cu. Okey, ini adalah persamaan ion. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, perubahan nombor pengoksidaan daripada kosong, tengok pada zinc dahulu ya. Pada kosong kepada positif 2, daripada positif 2 kepada kosong. So ini dengan jelas menunjukkan bahawa zinc mengalami pengoksidaan dan kuprum mengalami penurunan. Okey, yang ini pula persamaan kimia dia. Okey, persamaan kimia. Okey, zinc tadi disebabkan kita campurkan dia dalam bentuk kepingan, maksudnya dia adalah pepejal. Zinc plus dengan CuNO3 2. Okey, kuprum 2 nitrat. Okey, bila kita keluarkan, kita sesarkan Cu ni, maksudnya kita keluarkan Cu daripada larutan dia sendiri. Okey, kita keluarkan Cu ni, kita gantikan dengan zinc. Zinc masuk, Cu akan keluar. Okey. Zinc masuk, Cu akan keluar. Faham tak di situ? Okey. Zinc masuk, Cu keluar. Sebab Cu ni kurang elektropositif. So zinc dia lebih elektropositif. Maksudnya zinc lagi kuat. Dalam bahasa yang paling mudah. Tapi dalam SPM kamu tak boleh guna perkataan lebih kuat. Lebih elektropositif. So zinc is more electropositive than copper. So zinc will displace copper from its salt solution.
Okay, from copper to nitrate solution. Okay, zinc boleh menyesarkan kuprum daripada larutan garam dia sendiri. So, secara tak langsung di sini, disebabkan zinc ini mengalami proses pengoksidaan, so zinc will undergo the oxidation, so zinc will act as a reducing agent. Okay, zinc akan bertindak sebagai ejen penurunan. Okay, manakala copper pula, copper sendiri, bukan copper to nitrate Copper ni sendiri akan mengalami proses penurunan, so copper akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okay, copper will act as a oxidizing agent because it will undergo the reducing reaction. Okay, reduction. Okay, so sekarang setakat ni cikgu harap kamu jelas dengan penerangan cikgu. Okay, macam mana cara kita nak tentukan cara untuk menyesarkan logam daripada larutan garam dia. Cara kita nak sesarkan adalah kita kena masukkan dengan logam yang lebih elektropositif daripada dia, baru kita boleh sesarkan. Okay. Okay, ke elektropositifan. Okay, apa yang dimaksudkan bila cikgu cakap elektropositif? So, what is elektropositif itself? Okay, elektropositif adalah kecenderungan. Keelektropositifan ni adalah kecenderungan atom untuk membebaskan elektron bagi membentuk cation. The tendency of the atom to release electron to form the cation. Okay, kecenderungan sesuatu atom tersebut, yang akan melepaskan elektron, okay, untuk membentuk cation, ion yang bercharge positif. Okay. Siri elektrokimia yang cikgu sebut daripada awal tadi, dalam video tadi, daripada kalsium pergi kepada aurum, ialah satu siri penyusunan logam. Okey, satu siri penyusunan logam mengikut tertib keupayaan elektrod PY. Kita ada satu term yang baru dalam KSSM iaitu keupayaan elektrod PY, standard electrode potential. Okey, kita dalam KBSM kita memang tak ada standard electrode potential ni. Okey, O ni. Okey, dari paling negatif ke paling positif. Okey. Okey, logam yang lebih elektropositif ni adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Kerana nilai E dia lebih negatif, maka lebih mudah untuk melepaskan elektron dia. Okey, logam yang lebih elektropositif dia adalah ejen penurunan. Sebab apa ejen penurunan? Sebab dia mengalami pengoksidaan. Logam yang lebih elektropositif akan mengalami pengoksidaan. So, secara tak langsung dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. So, benda tu kamu kena ingat betul-betul. Okay, kena faham betul-betul. Lebih elektropositif, dia automatik dia pengoksidaan. So, bila pengoksidaan, automatik dia akan jadi ejen penurunan. So, dia akan lebih mudah untuk melepaskan elektron dia. Okay? Okey, ini adalah tindak balas penyesaran logam daripada larutan garam ni. Ini adalah siri elektrokimia. Okey, nilai ini kamu tak perlu ingat. Kita harap dalam SPM dia akan bagilah. Sebab memang kita tak pernah minta pelajar, cikgu belajar dekat U pun cikgu tak pernah mengingati nilai ni. Sama ada dia akan diberi dalam soalan atau dia akan beri dalam bentuk jadual kepada kamu di dalam peperiksaan. Kalau nak ingat benda ni, jenuhlah sampai bila pun susah kita nak ingat. Okey, cuba tengok di sini ion logam dan ini adalah logam dia. Ion logam adalah ejen pengoksidaan, manakala logam dia adalah ejen penurunan. Okey, kita tengok di sini. Dia adalah ejen pengoksidaan sebab apa di sini? Okey, kita tengok. Okey, kalau kita tengok pada anak panah ni, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Okey. Manakala kat sini, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Okey, kalau kita tengok di sini daripada kalsium sampai kepada argentum tadi, okey, from the potassium to the silver, potassium is more electropositive. Kamu tengok, kenapa dia kata kat sini, logam yang lebih elektropositif berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Yang lebih elektropositif. Cikgu dah ajar dah susunan dia. Okay, tindak balas yang berlaku ni melibatkan pemindahan elektron daripada atom logam kepada ion logam. Atom kepada ion logam. Okay. Semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah atom logam itu untuk melepaskan elektron. Okay. Lebih mudah untuk dia lepaskan elektron. Semakin elektropositif, so maksudnya dia punya
bacaan dia, okey, E prime dia ni adalah lebih negatif. Okey. So logam yang berada di bahagian atas dalam siri elektrokimia merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan sesuatu ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion logam itu untuk menerima elektron. Sebenarnya benda ni adalah sama konsep dia macam yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu dia kalau dia lebih elektropositif, dia lebih mudah untuk melepaskan elektron. Yang kalau dia elektropositif yang macam ni, dia akan lebih mudah untuk menerima elektron. Okey. Jadi ion logam yang berada di bahagian bawah dalam siri elektrokimia merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Yang di bahagian bawah ni kebanyakannya adalah ejen pengoksidaan sebab dia akan mengalami proses penurunan. Yang di bahagian atas semua akan mengalami pengoksidaan. So bila mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Okey, kan cikgu dah kata dia vice versa kan, dia terbalik. Okey. Cikgu dah kata benda ni jangan dihafal. Okey, kita akan bagi dalam soalan. Okey, kita harap dia akan bagilah ataupun dah ni. Janganlah dia minta kamu hafal. Okey, sebab cikgu sendiri pun tak pernah menghafal sepanjang kita belajar benda tu, okey. Okey. Kita tengok mengkaji tindak balas redox dalam penyesaran logam daripada larutan garam dia. Okey, kita tengok macam mana dari segi aktiviti yang ringkas. Okey, kita nak tengok tindak balas redox tu. Kita tengok penyesaran logam daripada larutan garam dia. Okey. Sekarang ni kita diberi dengan 3 larutan yang berbeza. Okey, larutan yang pertama adalah kuprum 2 nitrat. Larutan yang kedua adalah plumbum 2 nitrat. Dan larutan yang ketiga adalah magnesium 2 nitrat. Dan kita ada 3 kepingan pita yang berbeza. Yang pertama adalah pita magnesium sebab kita ada magnesium nitrat ni tadi. Yang kedua adalah plumbum sebab kita ada plumbum nitrat ni tadi. Dan yang ketiga kita ada kepingan kuprum sebab kita ada kuprum 2 nitrat ni tadi. Okey, kita cari kepingan yang ada ionnya dekat dalam tu lah. Okey. Tuang 2 cm padu larutan kuprum 2 nitrat ni dengan kepekatan dia, kemularan dia adalah sama bagi ketiga-tiga larutan tersebut, iaitu 0.5 mol per desimeter padu ke dalam 3 tabung uji yang berbeza. Okey, so masukkan setiap satu logam ke dalam tabung uji. So maksudnya 3 tabung uji tu kamu masukkan dengan kuprum 2 nitrat. Tabung uji yang pertama masukkan dengan kepingan magnesium. Tabung uji yang kedua masukkan dengan kepingan plumbum. Dan tabung uji yang ketiga masukkan dengan kepingan kuprum. Tapi larutan dia samalah, kuprum 2 nitrat. Okey, biarkan selama 30 minit di atas rak tabung uji. Ulang langkah 2 dan 4 hingga 4 menggantikan larutan kuprum 2 nitrat ni tadi dengan plumbum 2 nitrat dan magnesium nitrat. So maksudnya kamu akan sediakan, kalau ikutkan di sini adalah 9 tabung uji. 3 untuk kuprum, 3 untuk plumbum 2 nitrat dan 3 untuk magnesium nitrat. Okey, kemudian masukkan kepingan-kepingan ni dalam tabung uji yang berbeza. Okey, rekod semua pemerhatian. Okey, ingat lagi tak cikgu kata, konsepnya di sini adalah siapa yang lebih elektropositif, dia akan selamat. Dia akan menyesarkan yang kurang elektropositif. Okey, yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah. Okey. Cuba tengok di sini dia dah bagi dah. Kamu punya tips di sini. Logam yang lebih elektropositif. Okay, metal which is more electropositive will displace the metal ion from its solution. Okay, logam yang lebih elektropositif akan menyesarkan ion logam daripada larutan garam dia sendiri. Jadi keputusannya di sini. Okay, kamu perhatikan kita ada 3 larutan yang berbeza dan 3 jenis kepingan logam yang berbeza. Okey, kita tengok yang pertama, copper dan juga magnesium. Okey, yang mana lebih elektropositif? Adakah magnesium lebih elektropositif atau copper lebih elektropositif? Okey, jawapannya adalah magnesium is more electropositive than copper. So magnesium will displace copper from its solution. So daripada copper to nitrate ni, apabila magnesium ambil alih, kita akan dapati dia akan jadi magnesium, dia akan dapat jadi magnesium nitrate. Okey. So bila magnesium nitrate, dia boleh menyingkirkan copper daripada larutan dia sendiri. Okey. Plumbum pula, lead.
Lead is more electropositive than copper, so lead can displace copper from its salt solution. But copper and copper, okay, copper disebabkan dia sama so copper cannot displace copper from its salt solution. So di sini pangkah lah. Okay, boleh nampak boleh jelas di situ. Okay, yang kedua. Yang kedua, magnesium and lead. Magnesium is more electropositive than lead. So magnesium will displace lead in lead to nitrate solution. Okay, so magnesium boleh menyesarkan plumbum. Okay, boleh. Tapi plumbum dengan plumbum tak boleh. Copper dengan plumbum pun tak boleh. Sebab apa? Copper is less reactive than lead. Copper is less reactive than lead, so copper cannot displace lead from its salt solution. Okay, jelas Okay, magnesium. Magnesium, kita gunakan juga pita magnesium. Ada apa-apa tidak balas agak-agak di situ? Okay, kalau magnesium dengan plumbum, ada apa-apa tidak balas agak di situ? So, which is more electropositive? Magnesium or lead? And the last one, copper and magnesium. Does the reaction happen or not? Okay, adakah tidak balas itu boleh berlaku ataupun tidak? Okay, so itu untuk magnesium ketiga-tiganya tidak boleh. Tidak ada sebarang tindak balas di situ. No reaction. Tidak ada tindak balas. Sebab apa? Kalau magnesium dengan magnesium, of course dia sebabkan dia ion yang sama. Okay, electropositive yang sama, so dia tidak boleh displace lah. Lead is less reactive than magnesium, so lead cannot displace magnesium from its salt solution. So that's the copper. Okay, cikgu harap jelasan di situ Kalau tak ni, okay, kalau kita tengok dari segi persamaan. Okay, macam mana cara kita nak tentukan persamaan di sini? Okay, contoh cikgu bagi yang tadi tu. Okay, magnesium. Okay, plus dengan Cu NO3 2. Okay, bila kita dah katakan kita boleh displace yang tadi, so kita akan keluarkan Cu dan kita akan masukkan magnesium. So Cu ni kita keluarkan. So kita keluarkan dia. So apa akan jadi yang kita akan dapat adalah kita gantikan magnesium ni dekat dalam ni. MgNO3 2 plus Cu. So copper ni automatik kita dah displace. So kalau dia tanya pemerhatian, so bila kata-kata pemerhatian, so maksudnya kita akan dapat brown solid. Kenapa kita dapat brown solid? Sebab copper yang akan dikeluarkan. So bila copper dalam keadaan pepejal, okay, dia adalah warna perak. Okay, jelas Cikgu harap jelas dari situ. Okay. Okay, sila tulis semua setengah persamaan. Persamaan ion keseluruhan, ejen peroksidaan dan ejen penurunan. So di sini kamu kena buat latihan di situlah Sebabnya cikgu nak kamu tengok balik macam mana cara kamu boleh tulis setengah persamaan di antara tindak balas di antara copper dengan magnesium, okay? Yang mana yang berlaku sajalah kalau ikutkan di situ. Okey, sebab dia kata persamaan keseluruhan, ejen peroksidan, ejen penurunan. Yang mana tindak balas yang berlaku sahaja. Yang tindak balas yang tidak berlaku memang tidak boleh ada setengah-setengah persamaan pun sebenarnya. So ada 3 sahaja di situ. Okey, kalau tak berlaku, so maksudnya kita buat anak panah, pangkah sahaja. Memang tiada sebarang tindak balas. Okey. So untuk topik kita hari ini, cikgu harap kamu jelas dengan penerangan cikgu macam mana cara kita nak sesarkan logam atau kita nak keluarkan logam daripada larutan garam dia sendiri. Okay, kita boleh sesarkan logam dengan syarat logam yang kita masukkan ke dalam larutan garam tu adalah lebih elektropositif daripada ion logam yang ada dalam larutan garam dia sendiri. Refer balik kepada apa yang cikgu tulis di situ. Okay. Yang kita tengok di situ yang awal-awal dah this one. Alright. Sebentar Ini. Refer balik kepada siri kreatifan logam atau siri elektrokilan tadi. Refer balik pada situ. Kalau kita refer dekat sini lebih mudah untuk kita faham. Okay.
So kalau tidak ada apa-apa masalah, cikgu harap kamu tak ada apa-apa masalah. Macam mana kita nak tahu masalah sebab kita buat video kan. Okay, kalau ada apa-apa masalah, tolong PM cikgu dengan segera. Okay, so kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.